Percanggahan yang kedua pula ialah di dalam cerita yang diceritakan oleh Paul ini, sebagaimana yang kita baca tadi dalam Acts chapter yang ke-9. Tuan-tuan tengok ni, Acts chapter 9. Kita bandingkan Acts chapter yang ke-22. Sekarang kita lihat kontens pula, kandungan cerita yang diceritakan oleh Paul dalam kisah ini. Dalam Acts chapter 9 ayat yang ke-7 disebutkan bahawa the man travelling with Saul stood there speechless. They heard the voice but did not see anyone. Okey. Mereka yang bersama dengan Paul berdiri di sana dalam keadaan lidah kelu, tak boleh berkata apa-apa. They heard the voice but did not see anyone. Mereka mendengar suara tetapi tidak dapat melihat siapa yang bercakap. Ayat yang saya nak tekankan yang berwarna merah di sini. Tuan-tuan tengok yang berwarna merah di sini ya. They heard the voice but did not see anyone. Mereka mendengar suara tapi tak melihat siapa yang berkata-kata. Ini dalam Acts chapter 9. Ayat yang ke-7. Manakala dalam Acts chapter 22 ayat yang ke-9. Lihat ayat 9 yang dimerahkan di sini. The man with me saw the light, but did not hear the voice of the one who was speaking to me. Orang yang bersama dengan aku dapat melihat cahaya yang turun daripada langit melingkungi kami, but did not hear the voice of the one who was speaking to me. Tetapi mereka tidak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Persoalan yang timbul kat sini, perkara yang kedua ialah persoalan yang timbul, mereka yang bersama dengan Paul ni mendengar suara yang bercakap dengan Paul ataupun tidak. Ya? Mendengar suara ataupun tidak. Sebab dalam Acts chapter yang ke-9 menyatakan mereka mendengar suara. Dalam Acts chapter 9 menyatakan mereka mendengar suara. Tetapi dalam Acts chapter yang ke-22 menyatakan bahawa mereka tidak mendengar suara. Yang mana satu yang betul ini? Sama ada mereka mendengar suara ataupun mereka tidak mendengar suara. Ada dua kemungkinan di sini. Sama ada salah satu betul, iaitu mereka tidak mendengar suara, ataupun mereka mendengar suara, ataupun kedua-duanya tidak betul. Dan mustahil dua-duanya betul. Jadi mana satu? Dengar suara ataupun tidak? Bukankah ini satu percanggahan yang nyata, yang sangat jelas, yang ada dalam perkara ini? Sebab itulah tuan-tuan dan sekalian, hatta ramai pemikir Kristian sendiri memikirkan bahawa apakah sejauh manakah kebenaran insiden ini? Sebab terlampau banyak percanggahan yang diceritakan oleh Paul. Paul sendiri yang mengalami peristiwa ini, dia sendiri yang menceritakan dalam Acts, tetapi ceritanya bercanggah antara satu sama lain. Okey. Kita lihat percanggahan yang ketiga. Percanggahan yang ketiga, tidak dengar ataupun tidak faham. Kalau kita rujuk dalam King James Version, dalam King James Version kita bezakan, bandingkan dengan New International Version. Ayat yang sama, iaitu Acts chapter yang ke-22 dalam King James Version, Acts chapter 22 ayat 9 dalam New International Version. Okey, kita bacakan. And they that with me saw indeed the light and were afraid, but they heard not the voice of him that spoke to me. Dan mereka yang bersama dengan aku melihat cahaya, dan mereka ketakutan, mereka kebimbangan. Tuan-tuan fokus pada ayat yang saya merahkan di sini. But they heard, not the voice of him that spoke to me. Mereka tak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Mereka tak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Namun ayat yang sama pun juga, tetapi dalam versi yang berbeza, bukan disebutkan tak dengar. Sebaliknya tak faham.
Tadi poin yang kedua menyatakan ada yang tak dengar, ada yang dengar. Dalam chapter ni kata dengar, dalam chapter ni kata tak dengar. Sekarang ni chapter yang sama tapi versi Bible yang berbeza. Dalam King James Version menyatakan bahawa they heard not the voice. They heard not the voice. Mereka tak dengar suara. Tetapi dalam New International Version disebutkan but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Mereka tidak memahami suara yang bercakap dengan aku. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, perkataan tak faham dengan tak dengar berbeza. Tak dengar berarti suara itu tidak masuk ke dalam telinga. Jadi dia tak dengar suara tersebut. Namun apabila kata tak faham, bererti suara itu telah pun masuk dalam telinga. Tetapi mereka tidak dapat memahami sama ada bahasa itu bahasa asing ataupun suara itu mungkin terlampau perlahan sehingga kan suaranya tak jelas dan mereka tidak dapat memahami apa yang diperkatakan kepada Paul. Persoalan yang timbul, perkara yang ketiga ni, persoalan yang timbul ialah orang yang bersama dengan Paul tak dengar suara yang bercakap dalam King James Version ataupun tak faham suara orang yang bercakap dengan Paul dalam New International Version. Mana satu yang betul? Tak faham, tak dengar ataupun tak faham. Bukankah ini satu lagi percanggahan yang terlampau nyata, terlampau sangat nyata? Okey. Kita lihat poin yang keempat. Poin yang keempat. Ada ayat yang hilang. Di antara satu versi dengan versi yang lain, namun ayat yang sama tetapi dalam versi yang lain ayat tersebut hilang. Okey. Ayat were afraid hilang. Saya bacakan dalam King James Version. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Acts chapter 22 ayat yang ke-9. And they that were with me saw indeed the light and were afraid. Tuan-tuan fokus pada bahagian yang saya merahkan di sini. And were afraid. Mereka ketakutan. Mereka kebimbangan. But they heard not the voice of him that spoke to me. Dan mereka tidak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Ini dalam King James Version. Tetapi dalam New American Bible, perkataan and were afraid tidak ada. Perkataan were afraid hilang, tidak ada. Demikian juga dalam New International Version, NIV. Perkataan were afraid tidak ada dalam ayat tersebut. Walaupun ayat yang sama, cuma versi yang berbeza. Ayat yang sama. Ketiga-tiga ini adalah ayat dalam Acts chapter yang ke-22, ayat yang ke-9. Ketiga-tiga ayat yang sama, cuma versi Bible yang berbeza, tetapi ada satu phrase ayat yang hilang. And were afraid, mereka ketakutan, mereka kebimbangan. Ini satu jumlah ayat yang lengkap. Mereka yang bersama Paul apabila melihat cahaya, mereka ketakutan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ayat and were afraid, orang yang bersama dengan Paul ketakutan, memang asalnya ada. Sebab itu ada tercatat dalam King James Version. Dan ayat ini dibuang ataupun dibuang dalam New American Bible dan juga New International Version. NAB ataupun dan NIV membuang ayat ni. Sebab itulah ayat ini tidak ada dalam Acts chapter 22 ayat 9. Berarti and were afraid dibuang dalam NAB ataupun NIV. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ayat ni asalnya memang tidak ada. Namun demikian, King James Version menambah ayat ini, ditambah and were afraid. Bererti dalam King James Version
ada penambahan baharu dalam ayat ini. So, sama ada ia dibuang ataupun ia ditambah. Kedua-dua perkara ini ada masalah Bible. Dan tak mungkin kedua-duanya betul. Bagaimana satu ayat yang lengkap and were afraid hilang dalam New American Bible dan juga New International Version. Ini yang saya nak gambarkan bahawa perbezaan versi memberikan kontens kandungan, bukan hanya ayat berbeza, bahkan kandungan ayat juga berbeza. Ini perkara yang keempat. Nampak tak jelas percanggahan yang berlaku di dalam Bible? Okey. Kita lihat poin yang kelima. Mereka yang bersama dengan Paul apabila datang cahaya berlangit, apakah mereka berdiri ataupun mereka jatuh ke tanah? Okey, kita lihat dalam Acts chapter 9 dengan Acts chapter 26. Okey, dalam Acts chapter 9 ayat yang ke-7, the men who were traveling with him stood speechless, for they heard the voice but could see no one. Orang yang berjalan, bermusafir bersama dengan Paul berdiri dalam keadaan lidah keluh. Mereka mendengar suara tetapi tidak dapat melihat orang yang bercakap. Berarti mereka berdiri dalam keadaan lidah keluh. Stood speechless. Mereka berdiri dalam keadaan lidah keluh. Ini chapter 9. Namun demikian, kalau tuan-tuan perhatikan dalam Acts chapter yang ke-26, saya bacakan ayat ini. Lihat ayat yang ke-14, ya. Sebelum itu saya baca sedikit. The man traveling with me, ya. Orang yang bersama dengan aku. Dalam chapter yang ke-26 ini, Paul menceritakan kisah apa yang beliau alami kepada Raja Agapas. Sebab itulah ayat daripada ayat yang ke-13 disebutkan, it was on the road at midday. Dia sebenarnya perkara ini berlaku dalam perjalanan di tengah hari. Your Majesty, wahai Tuhanku. I saw a light much brighter than the sun. Aku melihat cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Coming from the sky and shining around me. Datang pada langit dan menyinar sekitar aku. And the man traveling with me. Dan mereka yang bersama dengan aku. Lihat ayat yang saya marahkan ini. All of us fell to the ground. Semua kami jatuh ke tanah. Dalam chapter yang ke-26 dijelaskan bahawa semua orang yang bersama dengan Paul jatuh ke tanah. Manakala ayat dalam chapter yang ke-9 menyatakan bahawa the man who was traveling with me stood, the man who was traveling with him stood speechless, berdiri dalam keadaan lidah keluh. Persoalan yang timbul, mereka yang bersama dengan Paul ini apabila datang cahaya seperti mana yang didakwa oleh Paul, berdiri ataupun jatuh ke tanah. Chapter 9 menyatakan mereka berdiri. Chapter 26 menyatakan mereka jatuh ke tanah. Mana satu yang betul ini? Sama ada mereka yang bersama dengan Paul jatuh ke tanah ataupun terus berdiri apabila cahaya datang kepada mereka. Tidak mungkin kedua-duanya betul. Salah satu yang betul, sama ada kemungkinan salah satu betul. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka berdiri. Kemungkinan yang kedua, mereka jatuh ke tanah. Ataupun kedua-duanya tak betul sebab insiden ini tak berlaku. Sebab percanggahan yang begitu nyata. Dan tak mungkin kedua-dua betul. Tak mungkin dalam masa yang sama mereka berdiri, dalam masa yang lain mereka jatuh ke tanah. Bukankah ini nampak jelas percanggahan yang apakah tuan-tuan nampak? Percanggahan yang cukup jelas dalam ayat ini. Percanggahan dalam Bible yang begitu jelas dalam ayat ini.